Sudah. Perdana Menteri Datuk Seri Najib menyatakan mau jadikan Malaysia demokrasi terbaik. Seperti biasa, kita sambut baik. Kerana berbanding dengan semua Perdana Menteri sebelum ini, Perdana Menteri Najib melakar kata-kata yang paling lunak. Bukan sekadar demokrasi, demokrasi terbaik di dunia. Oleh demikian, atas nama Pakatan Rakyat, saya ingin menyambut perakuan beliau dan memohon sekarang 3 perkara dengan 1 susulan tambahan. Pertama, andai benar tidak dusta, ikhlas perakuan Datuk Seri Najib untuk jadikan Malaysia ini negara demokratik yang terbaik, maka pastikan pilihan raya akan datang ini bersih dan adil, tidak ada penipuan sama sekali. Kedua, andai kata ini demokrasi yang diwar-warkan, kita tuntut supaya Datuk Seri Najib memberikan pengarahan. Jangan bicara demokrasi untuk menawan masyarakat internasional ataupun orang-orang kota di kalangan pengampu-mengampu yang melihat kepentingan kontrak. Tetapi kalau benar demokrasi, maka Datuk Seri Najib harus pastikan media Malaysia bukan media Mesir di zaman Hosni Mubarak. Mesti ada ruang yang cukup bagi pembangkang. Kita ada menteri-menteri besar, Kedah, Kelantan, Selangor, Ketua Menteri Pulau Pinang. Jangan kira ketua-ketua parti semata-mata, yang menjadi bahan cercaan dan momokkan tanpa ruang 1 minit pertahankan dasar mereka di negeri masing-masing. Ini demokrasi. Ini dusta kalau dikatakan satu demokrasi yang berlaku. Ini bukan suara kata hati atau conscience. Ini hanya momokkan retorik murah yang untuk dusta kepada rakyat. Sebab itu saya tanya yang kedua. Yang ketiga, institusi pemerintah, badan kehakiman, badan kekuasaan termasuk polis, Suruhanjaya pembanterasan rasuah, jentera kerajaan harus wibawa, telus dan profesional. Mereka mengatakan ya sudah berlaku, sebab itu Anwar dibebaskan. Saya ingin menjawab, alhamdulillah saya dibebaskan. Tetapi sejak zaman Aristotle mengatakan, one swallow does not make a spring. Diolah oleh Shakespeare, one sparrow does not make a summer. Satu keputusan kecil walaupun melibatkan Anwar tidak semestinya melambangkan rombakan sistem badan kehakiman yang adil. Kita tuntut sistem itu dirombak, bukan hanya untuk memenangkan satu orang. Dan akhirnya justru tentang 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Kerana Datuk Seri Najib kata Pakatan Rakyat ini retorik, Anwar dan pimpinan Pakatan Rakyat ini populis. Untuk menentukan sama ada retorik atau populis, bukan Datuk Seri Najib, bukan pimpinan Pakatan Rakyat. Saya ulangi permintaan supaya diadakan debat terbuka di antara saya dengan Datuk Seri Najib tentang dasar negara ini. Sudah. Lebih serius daripada perkara ini ialah
ada pertembungan di antara dua sistem nilai dalam negara kita. Satu yang dibawa oleh UMNO Barisan Nasional, dipertahankan oleh mereka, dan satu lagi yang dipertahankan oleh Pakatan Rakyat. Satu, dengan semua jentera mereka dan badan-badan perkakas mereka, melambangkan pandangan jumud obsolet zaman silam. Kalau kita kaji pemerintahan Louis XIV yang disebut ancien régime, rejim lampau, lama, yang mempertahankan sistem yang disebut eksploitasi harlem parlem, penindasan manusia ke atas manusia. Saya ingin nukil what our miserable time calls superstition, fanaticism, intolerance, exploitation, and so forth was a necessary ingredient. Ciri-ciri penindasan dibiarkan, ciri-ciri perkauman sempit, penghinaan terhadap kaum digalakkan, kurang tasamuh, malah penekanan menjadi cara siapa? Cara Louis XIV, yang menyebabkan di antara sebab dan faktor membangkitkan kemarahan dan revolusi Perancis. Ini yang saya sebutkan juxtaposition of ideas and values. Kita bawa di sini mendengar ucapan-ucapan Tuan Guru Hadi Awang dan pimpinan semua tadi, apa dia? Dari sudut Islam atau dari sudut universal dibawa oleh VAP dan sebelumnya Aziza. Itu yang dipertahankan apa? Nilai yang menghormati dan memuliakan insan, walaqad karramna bani Adam. Nilai yang mempertahankan prinsip keadilan sejagat yang disebut dan diulang oleh Tuan Guru Ning Abdul Aziz. Sudah-sudah, nilai ini tidak dipertahankan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kalau ada sedikit tindakan PKFZ, tindakan itu setelah hampir 3 tahun diserang bertubi-tubi oleh Pakatan Rakyat. Sebentar tadi Datuk Seri Najib umumkan aset kekayaan harta syarikat NFC kepunyaan suami Menteri Syarizat Jalil dibekukan. Ya. Sudah bayangkan, tanpa Pakatan Rakyat, tanpa suara gigih anak-anak muda Pakatan Rakyat, tanpa bantahan yang menyeluruh di kalangan rakyat, serah kepada UMNO, MCA, MIC, gerakan PPP, apakah saudara fikir mungkin ada sedikit pun tindakan? Tidak berlaku. UMNO dan Barisan Nasional tidak boleh diharapkan untuk menjaga khazanah negara ini. Noktah, full stop. Tindakan ini diambil kerana mereka sekat, mereka serang kita, mereka katakan kita fitnah. Akhirnya terbongkar. Hari ini Datuk Seri Najib kata beku. Kalau dah fitnah beku, buat apa? Ini maknanya suara rakyat, suara keramat yang kita katakan. Sebab itu sudah, bila kita bicarakan soal ketidakadilan dan sebagainya, ini moral fiber dari Rajmohan Gandhi yang saya mulakan tadi, dengan pendirian yang disebut oleh pimpinan Pakatan Rakyat. Yang kita tekankan dalam politik ini ialah kekuatan dan asas moral kita. Tidak boleh hina kaum, tidak boleh jejak rakyat, tidak boleh fitnah orang, tidak boleh rampok kekayaan negara seperti harta pribadi,
Tidak boleh gunakan kuasa memperkayakan anak isteri, menantu dan keluarga dalam sistem dalam sistem nepotisme. Kekayaan berpuluh bilion diberikan untuk beberapa orang, IPP beberapa orang. Sekarang ini penswastaan Proton, orang yang sama yang ambil puluhan harta dan khazanah rakyat. Kerana apa? Kerana kaitan dengan pihak penguasa. Saudara-saudari, Pakatan Rakyat wajib, seandainya insya-Allah menang, betulkan balik semua kesilapan-kesilapan ini untuk menyelamatkan rakyat, golongan pekerja dan rakyat biasa. Apa yang disuarakan oleh rakan-rakan, saya jamin insya-Allah dapat dilakukan. Orang kata populis. What is so populist about ensuring that the poor and the marginalized be supported? What is progress and development if it means enriching the few members of your family and your cronies? Development, progress must mean to the people, to the ordinary people, their living conditions, their housing, their education, the cost to their education and their public health. Kita dalam Pakatan Rakyat, ya, kita akan pacu pertumbuhan mengikut dasar ekonomi pasaran, tetapi kita tidak mungkin korbankan kepentingan rakyat dan membiarkan rakyat dibebankan dengan kos sara hidup seperti mana ada sekarang.